Hello guys, welcome back to my channel. So, ada tak antara korang yang tengah nak cari sebuah smartphone yang video recording dia mantap, nak kamera dia mantap, nak ada fast charging, nak bateri dia tahan? Sebab hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang agak best, iaitu Oppo Reno 7. So, Oppo Reno 7 ni actually dia adalah sebuah smartphone yang agak fokus dekat kamera dan video recording dia lah. Sebab kat zaman ni banyaklah benda yang kita gunakan phone untuk rakaman. Seperti TikTok ke, nak advertise barang kat online ke, dan macam-macam lagi lah. So, kalau korang sekarang tengah nak cari sebuah smartphone nak gunakan untuk editing video dan gambar, phone ni memang agak sesuai lah untuk korang. So, first kita tengok design kotak dia dulu. So, untuk design kotak dia memang nampak premium lah, okay? Lepas tu, kat sini dia nothing special. So, sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang korang akan dapat masa beli phone ni lah, okay? So, masa buka korang akan dapat user manual dan warranty card, SIM ejector tools, transparent TPU case, phone Oppo yang ni kita akan tengok kendian, kabel USB Type-C dan charger 3 pin 65W lah, okay? So, itu saja yang korang akan dapat. Earphone kali ni dia tak include lah, okay? So, ini phone Oppo Reno 7 lah, okay? Kat sebelah kanan dia ada power button. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada SIM card slot dengan volume button. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dengan satu memory card. Kat atas pula dia ada second mic. Kat depan dia guna punch hole display. Kat belakang pula ada 3 kamera, flash dan logo Oppo. Lepas tu design cover dia nampak macam Starlight lah, okay? Macam korang tengok cerita Meteor Garden lah, okay? So, design cover dia memang nampak nice lah. Dan phone ni dia pun ada anti-fingerprint lah. Jadi, kalau korang nak gunakan phone ni tanpa sarung pun sedap juga. Sebab phone ni dia tak akan ada kesan cap jari dekat cover dia lah, okay? Lepas tu, kat bahagian kamera tu dia guna jenis yang stainless steel. So, kat bahagian kamera tu dia tak akan senang karat lah dan boleh tahan lama lah, okay? Lepas tu, phone ni dia tak ada side fingerprint lah. Tapi dia ada in-display fingerprint scanner lah, okay? So, fingerprint scanner dia pun kira agak laju juga lah. Dengan face unlock lah, okay? So, sekarang kita akan tengok apa spek yang ditawarkan oleh phone ni lah, okay? So, first kita tengok display dia dulu. So, kalau dari segi display dia menggunakan 6.4 inci. Lepas tu dia menggunakan AMOLED display yang boleh support 90Hz refresh rate. So, screen Oppo ni memang nampak nice. Color dia nampak cantik dan viewing angle dia pun sedap jugalah. So, kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, screen dia memang nampak terang lah. Lepas tu nak gunakan untuk scroll social media pun sedap jugalah sebab performance dia memang nampak smooth lah sebab ada 90Hz punya refresh rate. Lepas tu kita tengok yang memory dia pula. So, kalau dari segi memory dia menggunakan 256GB dan 8GB RAM. So, untuk bahagian memory tu, memory memang agak cukup lah untuk kegunaan harian. Tapi kalau korang rasa 8GB RAM tu tak cukup, korang boleh expand memory dia jadi pergi 5GB RAM lah. So, total korang boleh dapat sampai 13GB RAM lah. So, kalau korang nak gunakan untuk multitasking tu, performance dia akan lebih smooth lah. Lepas tu, kita tengok yang bahagian bateri dia pula. So, kalau dari segi bateri dia menggunakan 4500mAh dan phone ni dia pun support fast charging 65W. So, untuk bahagian bateri ni dia boleh tahan 1 hari lah kalau kita nak gunakan untuk kerja harian. Lepas tu, kalau bateri tu dah habis, korang pun boleh charge dalam masa yang agak singkat lah. Sebab phone ni dia ada fast charging yang agak laju lah. So, korang charge setengah jam, korang dah boleh guna untuk 1 hari lah. So, untuk bahagian bateri dan charging dia memang mantap lah, okay? Lepas tu kita tengok yang chipset dia pula. So, kalau dari segi chipset dia menggunakan MediaTek Dimensity 900. So, untuk bahagian chipset ni di 900 ni kira agak average saja. Tapi kalau korang nak gunakan untuk main game tu, I rasa dah cukup mantap. Sebab kalau korang gunakan untuk main PUBG tu, dia boleh support sampai Smooth Extreme. Lepas tu kalau gunakan untuk main ML tu, dia boleh support sampai High Graphic. So, kalau korang nak gunakan untuk main game tu, so far tak ada masalah. ML ke Genshin Impact atau PUBG, so far so good performance dia. Cuma grafik dia tak boleh support sampai grafik yang sangat tinggi lah. Tapi bagi saya dia dah cukup lah untuk kegunaan harian. Lepas tu kita tengok yang UI dia pula. So, kalau dari segi UI dia menggunakan ColorOS 12 based on Android 11. So, untuk ColorOS 12 ni actually dia OS yang sangat baru. Dia ada banyak function untuk privacy lah. Even korang tengah tengok handphone kan, kalau belakang ada orang tengok you punya handphone, dia akan simpankan dia punya notification lah. Jadi orang lain dia tak dapat
tengok korang punya notification lah. So privacy dia memang agak mantap lah, okay. Lepas tu kita tengok bahagian kamera dia pula. So untuk bahagian kamera dia menggunakan 64MP untuk main kamera dan 32MP untuk selfie kamera. So untuk bahagian kamera Oppo memang mantap, so far no complaint. Kamera 64MP tu memang cantik, gambar dia memang clear. So kalau korang nak ambil gambar apa-apa pun memang cantik lah dia punya kamera. Even aku dah zoom in Winnie the Pooh, dia punya bulu ada berapa banyak korang pun boleh nampak. So untuk bahagian kamera tu, kamera Oppo ni memang nice. Even korang ambil gambar dekat indoor pun cantik, dekat outdoor pun cantik lah. Korang dah zoom in ke zoom out, semua dia ok saja. So far so good untuk bahagian kamera dia. Lepas tu kalau korang nak edit gambar tu pun senang saja. Function Oppo dia memang sangat fokus dekat editing. So korang boleh edit lah sesuka hati, ikut korang punya mood lah. Okay, so untuk bahagian kamera Oppo tu memang sedap lah. Okay, sebab dia ada AI portrait, ada bokeh flare portrait, dan night mode dia pun cantik jugalah. So sekarang kita tengah rakam guna kamera Oppo Reno 7 5G ni. Okay, yang ni saya ada buka dia punya AI highlight lah. Korang boleh tengok dia punya recording, belakang saya punya background semua dia boleh nampak lah. Even dia ada cahaya yang sangat terang tu, dia pun akan filterkan dia punya gambar tu lah. Okay, so korang boleh nampak aku punya background tu semua dia boleh nampak. Okay, yang ni pula dia tak ada AI highlight lah. Okay, mungkin dekat belakang tu dia punya awan semua dia kurang clear sikit lah. Okay, tapi so far pun ok jugalah. Cuma kalau korang ada AI highlight tu, background tu dia akan lebih cantik sikit lah. Okay, yang ni kita nak tengok dia punya stabilization lah. Okay, kita lari sikit. Okay, ni quality dia lah. Okay, yang ni dia punya dual view video lah. Okay, korang boleh rakam kamera depan dengan belakang dia serentak. Okay, cuma depan dia nampak dia ada bergegar sikit aja lah. Yang belakang tu dia stable lah. So korang mungkin nak rakam untuk kenangan ke, main dengan kucing ke, main dengan anak tu memang cun lah. Okay, recording dia. So yang ini pula kamera belakang dia. Okay, yang ni 30 frame per second lah. Okay, korang boleh tengok ini quality dia lah. Okay, yang ni dia tak ada ultra steady mode lah. Okay, yang 60 frame per second dia baru ada ultra steady mode. Yang ni pula 60 frame per second lah. Okay, yang ni dia ada ultra steady mode lah. Korang boleh nampak dia punya recording dia memang stable lah. Okay, yang ni 60 frame per second, memang clear lah. Color dia pun cantik. Okay, kita lari sikit. Okay, ini quality dia lah. So sekarang aku akan share kat korang semua function yang ada dekat dalam phone ni lah. Okay, so kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey lah dekat sini dulu. So dah habis tengok semua tu, patut ke korang beli phone ni? Actually kalau korang nak cari sebuah phone untuk gaming tu, mungkin phone ni dia kurang sedap sikit lah. Sebab phone ni dia tak ada dual speaker. Lepas tu grafik dia I rasa agak normal saja. Dan gaming performance dia I rasa dia kurang sedap sikit lah. Sebab dia punya touch sampling rate tu dalam 180Hz sajalah.
So kalau korang nak gaming experience yang lagi sedap tu, I rasa dia kurang sikit, tapi dia okey saja. Dia bukanlah the best, tapi cukup lah untuk kegunaan harian. Tapi kalau korang nak cari sebuah smartphone yang nak gunakan untuk kerja harian, nak gunakan untuk editing, phone Oppo ni memang mantap. Okay? Sebab first dia punya video recording. Dia punya video recording memang mantap sebab dia ada AI highlight, dia ada bokeh flare portrait, dan recording dia dah nampak macam guna DSLR lah. Jadi kalau korang nak gunakan phone untuk editing tu, korang dah tahulah sebab dia boleh jimatkan kita banyak masa daripada editing lah. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat description sana lah, korang boleh beli dekat sana. Lepas tu kalau korang dah beli phone ni, korang pun boleh share lah korang punya experience kat bawah. Adakah phone ni dia sedap ke, bugs banyak ke, kamera dia tak mantap ke, apa. Korang pun boleh share dekat bawah lah. Kita boleh tengok lah apa experience korang masa guna phone ni lah, okay? So, I rasa itu saja untuk video hari ni. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.